positif sejak Khamis lalu, katanya dalam kenyataan semalam. Beliau berkata inisiatif kedua pula ialah mengenal pasti 5 lokaliti bagi menempatkan pusat rawatan dan kuarantin berisiko rendah di KRC COVID-19, dan ketiga, meningkatkan penyelarasan dengan pejabat kesihatan daerah PKD supaya saringan pekerja asing dilakukan dengan kadar segera. Dalam pada itu, Datuk Seri Amiruddin berkata walaupun berlaku peningkatan kes COVID-19 di negeri itu, namun keadaan masih lagi terkawal. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Kelantan mendedahkan sebanyak 43,000 rakyat negeri itu yang bekerja sendiri gagal membuat. Pengarah Perkeso Kelantan, Nora Yaakob berkata sikap ambil mudah golongan berkenaan dikenal pasti punca utama tidak carum, dan sikap itu perlu dikikis kerana Perkeso menyediakan pelbagai manfaat kepada pencarum sekiranya berdepan masalah di kemudian hari. Perkeso katanya menawarkan 20 bidang pekerjaan yang membolehkan individu membuat caruman di bawah skim pekerjaan sendiri SPS. Katanya kepada pemberita di Jeli semalam, di bawah SPS, Perkeso menawarkan caruman serendah RM13.10 untuk setiap bulan yang membawa manfaat besar kepada pencarum. Semua cawangan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP akan kembali beroperasi seperti biasa bermula hari ini dengan semua perkhidmatan kaunter dibuka mulai jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang pada hari bekerja. KWSP berkata ia akan terus mengamalkan penjarakan fizikal dan langkah-langkah prosedur operasi standard SOP yang wajib di semua cawangan untuk membendung penularan wabak COVID-19. Ahli-ahli yang ingin berurusan di cawangan KWSP hendaklah membuat janji temu terlebih dahulu melalui saluran janji temu online di laman www.kwsp.gov.my palang janji temu, katanya dalam satu kenyataan semalam. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 24 Oktober 2009, kempen Jom Solat anjuran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Selangor dirasmikan oleh Imam Besar Masjid Negeri Selangor. Seramai 130 orang terdiri daripada kaki tangan Masjid Negeri Selangor, Kelab Viva dan penuntut IPT menyertai kempen Jom Solat ini. Antara aktiviti yang diadakan ialah konvoi berkereta menjelajahi ke beberapa buah masjid, mengedar risalah dan pelekat Jom Solat serta menggantung poster Jom Solat di masjid-masjid yang disinggah. Dua kumpulan dibentuk yang mana kumpulan pertama menuju ke utara negeri Selangor, iaitu ke Masjid Makmuriah, Pekan Sungai Besar dan mengakhiri penjelajahan di Masjid At-Taqwa Banting. Kumpulan kedua pula menuju ke Masjid Ar-Rahimah, Pekan Kuala Kubu Baru dan berakhir di Masjid Jamik Raja Tun Uda, Seksyen 16 Shah Alam. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam wa ilayka ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana juga anda berada saat ini. Terima kasih kerana terus bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dah masuk pukul 10 pagi dan masanya untuk bersama saya Nur Hayati Paradi. Perkongsian aspirasi edisi Rabu yang positif ini bakal kita mulakan kejap lagi menerusi perkongsian di Radio IKIM. Dan baru juga selesai sebentar tadi rakan-rakan di Warna Pagi, Haji Sufian dan juga Hazan Shah untuk perkongsian Warna Pagi. Terima kasih pada mereka. Moga-moga apa je perkongsian daripada mereka dapat menaikkan lagi semangat kita untuk meneruskan kehidupan dengan lebih bertenaga, bersemangat dan penuh motivasi, insya-Allah. Baiklah, bersama Yati kejap lagi kita akan bersama menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rushdie Ramli Al-Jawahari untuk rasional hari ini tentang pendidikan anak-anak. Rasional 3 waktu. Apa yang dimaksudkan dengan 3 waktu tu? Nantikan pertemuan kejap lagi di FB IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk anda ikuti di platform media sosial ataupun anda boleh dengarkan secara langsung di Radio IKIM, insya-Allah. Dan saat ini jom kita awalkan pagi kita dengan memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dengarkan daripada Faiz featuring Rakib Majid dengan Laukana Bainana. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami, bertemankan saya Nur Hayati Paradi. محمد
Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin. Untuk bersama dengan sahabat pendengar secara live kami bawakan kepada anda di Radio IKIM dan juga di YouTube IKIM, di Facebook IKIM FM dan juga FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Waktu ini Rahmatan lil Alamin tak lain tak bukan tetamu kita dah pun bersedia di hujung sana. Ustaz Rusdi di talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Latar belakang Ustaz menggamit-gamit Ustaz. Minggu lepas di Madinah. Ya. Minggu ni di Islah. Masya Allah. Moga-moga Allah sampaikan kita ke sana Ustaz kan. Pandemik ni cepat-cepat berlalu. Dapatlah rakan-rakan kita sama-sama melawat lagi, menziarah Mekah dan juga Madinah. InsyaAllah. Apapun hari ni Alhamdulillah kita bawakan sekali lagi Ustaz untuk Rahmatan lil Alamin. Kita nak kupas lagi tentang rasional di sebalik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menariknya kali ini sebab Ustaz bawakan kalau minggu sebelum-sebelum ni tentang kelahiran anak-anak. Bila sekarang anak dah membesar sikit, kita nak berikan pendidikan. Maknanya rasional di sebalik pendidikan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik anak-anak, insya-Allah. Menerusi hari ini tajuknya tentang rasional di sebalik 3 waktu. Ustaz, apa 3 waktu tu Ustaz? Apa yang dimaksudkan dengan 3 waktu? Mungkin awalan ni Ustaz boleh berikan dulu mukadimahnya. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Terima kasih kepada Yatim dan seterusnya sidang pendengar dan penonton yang berkati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu di alam maya ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majlis ilmu ini dikira sebagai ibadah yang insya-Allah akan memberatkan neraka timbangan kita dan seterusnya akan melayakkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah amin. Pada pertemuan kita lepas Yati dan sidang pendengar yang berkati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bicara tentang awal kelahiran. Pertama, sunnah memberi nama dengan nama yang baik. Rupanya di sebalik nama yang baik itu ada rahsia, ada rasionalnya kenapa tuntutan untuk diberikan nama yang baik. Sebab rupa-rupanya nama itu adalah doa dan nama itu adalah ketinggian bagi setiap orang, setiap manusia kan. Yang kedua, kita bicara pula tentang bagaimana nak melahirkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelahiran tersebut. Tentang satu ibadah namanya aqiqah, aqiqah. Iaitu pertama potong rambut anaknya, cukur dan ditimbang dengan nilaian emas dan nilaian emas tersebut disedekahkan kepada fakir miskin sebagai tanda syukur.
Yang kedua, kita sembelih kambing untuk menjamu orang dengan rasa kesyukuran yang tinggi atas kelahiran zuriat yang Allah berikan pada kita. Jadi kita sembelih kambing sebagai rasa berkongsi syukur, berkongsi rasa gembira pada semua, terutamanya fakir dan miskin. Yang ketiga, kita bicara tentang tahnik. Rupanya tahnik ni adalah satu teknik bagaimana nak mengajar anak kita menyusu. Satu. Yang kedua, istilah Melayu kita belah mulut. Sinonimnya belah mulut ni dia ada suatu rasional juga. Ya, rasional biarlah mudah-mudahan nanti perkataan yang keluar daripada mulut bayi ni adalah perkataan yang baik. Manis perkataannya, sebagaimana manisnya korma itu kan, manisnya korma itu. Dan seterusnya, macam tu juga kita bincang tentang lafaz azan dan iqamah pada telinga kanan dan kiri bayi yang dilahirkan. Kita kata mudah-mudahan perkataan pertama yang keluar daripada perkataan pertama yang masuk ke telinga bayi itu adalah perkataan yang baik, iaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Okey, kita masuk hari ini insya-Allah Yati dan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, rasional larangan 3 waktu ataupun saya sebut dia rasional 3 waktu. Okey, apa 3 waktu tu? Apa 3 waktu tu? Kalau kita rujuk dalam surah An-Nur ayat 58 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulma minkum 3 marrat min qabli salatil fajri wa hina tada'una thiyabakum minaz zahirah wa min ba'di salatil isya. Salasu awratin lakum. Hingga akhir ayat insya-Allah. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu, sama ada lelaki atau perempuan, nanti kita boleh iktibarkan dengan pembantu rumah kita walaupun dia bukan hamba, tetapi ayat ni ada kaitan dengan mereka. Walladzina lam yablughul hulma, dan anak-anak kamu yang belum capai umur akil balik. Disebut itu yablughul hulma. Hulma ini adalah mimpi, belum sampai mimpi kan. Okey. Belum akil balik disebut. Minkum 3 marrat. Mestilah minta izin pada kamu pada 3 waktu. Ini kita bincang tentang rasional 3 waktu tu. 3 waktu. Yang pertama min qabli salatil fajri. Yang pertama sebelum solat subuh, solat fajar. Yang kedua wahina tada'una thiyabakum minaz zahirah. Sewaktu kamu menanggalkan pakaian kamu sebab kepanasan pada waktu tengah hari, pada waktu zuhur. Wa min ba'di salatil isya, dan selepas daripada solat isya, salasu awratin lakum. Ini adalah 3 waktu kamu. Kalau kita rujuk, aurat ni ada 3 pengertian. Yang pertama, aurat ni maksudnya keaiban, kan? Aurat maksudnya keaiban. Yang kedua saya lupa nanti, tapi yang ketiga auratin ni maksudnya ialah boleh ditakrifkan dengan waktu. Jadi dalam ayat ni disebut auratin, salasu auratin lakum, 3 waktu bagi kamu. Jadi aurat tu ada banyak pengertian, antaranya adalah aurat tu keaiban, yang kedua aurat itu juga adalah boleh dimaknakan dengan waktu. Jadi ini kita bincang hari ini rasional 3 waktu insya-Allah kan. Okey. Pertama sekali, kalau kita bicara tentang ayat ini, sebenarnya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran memberi isyarat pada kita bahawa bila Allah sebut sesuatu perkara dalam Al-Quran ini adalah perkara yang besar, jadi satu perkara yang besar, satu perkara yang kita tak boleh pandang remeh, dan satu perkara yang mesti kita ambil cakna ataupun kita kena ambil perhatian sungguh-sungguh, ambil perhatian sungguh-sungguh, sebab implikasinya, bila kita sebut implikasi ni biasanya buruk lah kan. Jadi biasa implikasi yang sangat buruk kalau kita abaikan 3 waktu ini. 3 waktu ini sebab dia ada kaitan dengan emosi, dia ada kaitan dengan fizikal, dia ada kaitan dengan psikologi anak-anak nanti insya-Allah. Jadi ini yang kita akan bicara tentang itu. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak bincang dulu perkataan apa bermaksud, apa perkataan, apa sebenarnya tuntutan ataupun maksud sebenar akil balik. Akil balik. Ya, akil balik.
Kita sebut akil balik, AKAIL, AKAIL, akil. Sebenarnya ain qaf lam, aqil, qaf q. Tapi tak apalah, kalau kita maksudnya akil ni, akil, AKAIL ni orang yang makan nanti. Orang yang makan, sebab dia berasal dari kalimah akala. Akil ni orang yang makan. Tapi aqil maksudnya orang yang tu berakal. Okey. Akil bermaksud orang yang sudah berakal. Dan kalau kita bincang tentang perkataan aqala, ain qaf lam ini, dia maksudnya ialah ikat, cegah dan tegah. Ikat, cegah dan tegah. Rupa-rupanya Allah beri kita akal untuk cegah diri kita ni daripada melakukan maksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kita akal untuk ikat, jangan kita hilang kesempurnaan sebagai manusia yang terbaik ataupun makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Sebab itu Allah beri kita akal, tidak beri pada makhluk Allah yang lain, kan? Sebab itu Allah beri kita akal supaya kita ini sentiasa sempurna, sentiasa terbaik. Sebab kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ini daripada sebaik-baik kejadian. Jadi kita sebaik-baik kejadian. Kita ada nafsu, kita ada akal. Kalau haiwan, binatang, dia ada nafsu, dia tak ada akal. Tak ada akal. Okay, jadi kita ni berbeza. Allah beri akal. Jadi akal ni adalah tujuannya untuk mencegah kita daripada hilang kesempurnaan kita sebagai manusia ataupun sebagai makhluk Allah yang terbaik. Sebab itu dipanggil akal. Kalau kita perasan nanti kan, orang Arab tu dia ada satu lilitan pada kepala kan. Macam gelung tu. Mana yang tali itulah dipanggil igal. Dalam bahasa Arab panggil igal. Igal tu dah sebenarnya dah lafaz bahasa apa nama? Dialek dah. Dia sebenarnya istilah sebutan yang dalam bahasa Arab ialah iqal. Ain qaf alif lam, iqal. Iqal ni aklun, ikat. Rupanya yang dia pakai ke atas lilit atas tu yang warna hitam yang bentuk bulat tu kan, itu sebenarnya adalah pengikat unta. Bagaimana? Bila unta duduk, mereka akan sarungkan ke lutut unta tu. Kat lutut lipat, unta yang lipat tu. bila betul. Bila berlipat, dia sarung kat lutut unta. Jadi unta ni kalau dia nak lari, dia bangun untuk lari, untuk berjalan, lututnya tu akan sentiasa berlipat sebab ada tali, ada gelong tadi tu yang menyebabkan tak boleh lah, dia terlompat-lompat lah kan, terlompat-lompat, dia kalau lompat tak lari jauh lah kan dia, tak lari jauh. Jadi iqal kan, aklun itu ikatan sebenarnya, ikatan. Jadi yang iqal asal kalimahnya yang disarung pada kaki unta tu ialah ikatan unta. Ikatan unta. Okey, kalau motor kita sekarang ni dipanggil brake disc bukan brake disc, lock disc. Lock disc. Kalau Allahumma salli, kalau kereta kita panggil steering lock steering lock. Ataupun mangga tu mangga untuk mencegah daripada kena curi, mencegah daripada unta lari kan, jadi disarungkan tu. Jadi bila naik atas unta, orang Arab ni dia tak tahu nak letak mana, asalnya letak pada lengan dia. Jadi bila bawa unta, dia melorot jatuh, akhirnya letak kat kepala kan, letak kat kepala. Okey, sebenarnya tujuannya betul juga, ikat supaya bila naik unta, serban dia tu tak terbang. Kan dia letak je macam tu je kan. Letak je sarung dia tu kan, supaya tak terbang. Jadi itu jadi pakaian tradisi orang Arab. Hatta kalau sekarang ni naik kapal terbang pun naik helikopter ke apa-apa, orang Arab tetap pakai yang igal tu walaupun dia tak naik unta lagi dah kan. Jadi dah pakaian tradisi dah. Jadi pakaian tradisi. Jadi itu iqal. Itu iqal. Jadi aql ni sebenarnya adalah suatu yang mencegah kita. Jadi Allah beri kita sampai satu tahap nanti aqil. Jadi bila mana akal kita ataupun sesuatu tu boleh mencegah kita dah. Sesuatu boleh mencegah kita. Okey. Balik pula Yati. Dan tidak pendengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Balik ni asal kalimahnya ialah balagha. Balagha ialah sampai, telah sampai. Jadi telah sampai masa untuk dia dipertanggungjawabkan atas Allahumma salli semua hukum hakam yang kita panggil hukum taklifi, hukum yang telah dipertanggungjawabkan. Dah bermula dah dia wajib untuk solat, dah bermula dah wajib untuk
berpuasa, dah mula dah wajib untuk tu dia wajib semuanya tu. Wajib. Jadi kalau kita bincang perkataan tanggungjawab tu kan, dia sebenarnya kalau kita perasan dia berasal dari kalimah wajaba, wajib. Jadi wajibatun, tanggungjawab. Jadi wajaba, perkara ataupun ibadah yang menjadi kewajipan kita, yang diwajibkan, sebab dia tanggungjawab kita. Jadi dia terbit dari perkataan wajaba, tanggungjawab, kewajiban kita. Sebab itu bila orang yang dah akalnya mampu dah untuk mencegah dia daripada melakukan dosa dan sebagainya, patut balik, telah sampai masanya untuk dipertanggungjawabkan. Jadi insyaAllah sekadar itu dulu, nanti kita sambung untuk perincian rasional 3 waktu yang jadi topik kita pada pagi ini. Masya Allah, awal-awal dah kaya dah kita dengan macam-macam pengisian daripada Ustaz. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Dan kita akan sambung lepas ni, bila kata tentang 3 waktu tu, Ustaz kata kita akan sentuh juga tentang kenapa 3 waktu, tentang emosinya, tentang fizikal dan juga tentang psikologi, spiritual juga kita akan kongsikan. Untuk anda yang bermana, teruskan bersama kami di IKIM. Bagi yang sedang menonton di FB IKIM FM dan juga Ustaz Rusdi saat ini, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita. Kita akan sambung lepas kita berhenti rehat. Kembali selepas ini untuk Rahmatan lil Alamin. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. InsyaAllah untuk Rahmatan Alamin hari ini Allah kurniakan kita ilmu yang sangat bermanfaat. Sebab semua kita, kebanyakan daripada kita yang sedang mendengar ni dah akil baligh pun. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian awal tadi. Dan hari ini bila kita bicara tentang 3 waktu, Ustaz dah kongsikan kita apa 3 waktu tu. Waktu sebelum solat subuh, waktu zuhur dan juga waktu solat isyak. Kenapa? Apa rasional sebaliknya? Dan kenapa penting untuk kita didik
didik anak-anak kita tentang 3 waktu ini. Kena sebut kat anak. Kita ada 3 waktu yang kena tahu. Kenapa Ustaz? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita rujuk pada ayat Allah SWT yang saya baca tadi, surah An-Nur ayat 58, surah An-Nur ayat 58. Okey, kalau kita rujuk ayat pertama surah An-Nur pun telah memberikan kepada kita gambaran bahawa dalam surah ini banyak sangat hukum, hakam, hikmah yang tersembunyi. Kalau kita baca pada ayat pertama kan, kita kena rujuk tentang Allahumma salli ala Muhammad daripada surah An-Nur ni, terutamanya orang perempuan lah kan, sebab ada masalah aurat, tentang cara berpakaian juga disebutkan dalam surah An-Nur, surah An-Nur. Dan surah An-Nur juga yang menceritakan tentang kisah Sayyidatina Aisyah yang Allah bebaskan dia daripada fitnah hadis ifki tu kan. Jadi surah An-Nur sangat penting sebenarnya. Surah An-Nur sangat penting. Kita jangan fikir tentang surah Waqi'ah je. Surah Waqi'ah, surah nak kaya je kan kita. Lepas tu kita fikir tentang surah apa lagi? Surah Waqi'ah, surah nak kaya pergi. Tak, sebenarnya surah An-Nur adalah salah satu panduan hidup kita. Panduan hidup kita berkeluarga, panduan hidup kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang terbaik sebenarnya kan. Okey. Sengaja kita highlightkan cerita ini ataupun tajuk rasional 3 waktu sebab kalau kita terlepas pandang, kalau kita tak ikut apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini, kita akan lihat kesan yang buruk sebenarnya pada anak-anak kita. Anak-anak kita ni kan umpama kain putih. Kitalah yang mencorakkannya kan. Masalahnya kalau kita salah corak kodoh jadinya kan. Jadi kalau kita nak padam boleh, tapi akan meninggalkan kesan daripada kesilapan kita pada mendidik anak. Sebab itu sangat penting kenapa ditekankan 3 waktu. Ayat ni sebenarnya menceritakan pada kita, kita kena pegang, wahai orang-orang yang beriman, yang yakin pada Allah, yang beriman pada Allah, yang tahu nanti kesannya di akhirat. Sebab anak dan isteri ni dia musuh bagi kita. Musuh maksudnya kalau kita salah takbir dia, salah didik isteri dan anak-anak, dia akan bawa kita masuk dalam neraka Allah. Dia akan bawa kita masuk dalam neraka Allah. Jadi kalau betul takbir anak, dia jadi saham yang paling berharga untuk kita. Betul didik isteri, dia jadi saham yang berharga pada kita. Sebab itu sebab al-mar'atus salihah, perempuan yang soleh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebab itu dapat isteri yang solehah, kita dah dapat kekayaan dunia sebenarnya kan. Lepas tu Allahumma salli alaihi wasallam, yang kedua, anak-anak kalau kita betul didik dia, kita telah meninggal dunia pun kita masih tetap dapat dividen dari saham yang kita tinggalkan tu, walaupun kita telah meninggal dunia. Sebab itu ayat ni sangat penting untuk kita. Okey. Ayat ni menceritakan kepada kita kalau kita memiliki pembantu rumah. Kalau dulu dipanggil hamba sahaya yang duduk dalam rumah kita. Kalau sekarang ni kita panggil pembantu rumah, pembantu rumah. Dan juga ada anak-anak yang belum sampai usia akil balik. Sebab kita tak nak anak kita ni terdedah dengan perkara sebelum tiba masa akil baliknya. Sebelum tiba akil baliknya. Ataupun kita takut, istilahnya adalah, istilah sekarang yang digunakan adalah akil balik awal. Akil balik awal. Belum lagi sampai tetapi dia telah akil balik terlebih awal. Itu ada kesan buruk yang mendatang kalau dia akil balik awal. Maknanya matang sebelum waktu dia, Ustaz. Matang sebelum usianya. Kalau matang dia sudah ilmu sebelum usia, tak apa, itu terbaik. Kan? Itu terbaik. Tetapi sepatutnya ada perkara yang tak perlu dia tahu, dia dah tahu awal lah. Jadi akan mengganggu. Proses pembelajaran dia akan mengganggu. Ini yang kita perlu tahu tentang tu. Sebab itu gadget anak-anak kita kena jaga sangat. Kena pantau setiap masa. Jangan, Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kita tersalah, kita raikan dia, kita manjakan dia sehingga kita tak pantau pun anak kita. Ingat dia belajar, tapi tu. Jadi bila anak belajar, ibu dan ayah pun kena duduk sama-sama belajar. Kena cari yang dipanggil golden time tu, maksudnya masa emas yang bersama dengan anak-anak. Jadi PKPB ini sebenarnya adalah satu peluang yang Allah beri pada kita untuk kita pantau anak-anak. Sebelum ni kita tak nampak anak pergi sekolah, balik sekolah, mak pak pergi kerja, balik malam dan sebagainya. Besok anak pergi sekolah, kita pun pergi kerja.
Jadi ini waktu memang kita lihat anak kita daripada kecil sampailah dia nanti dia membesar insya-Allah. Okey. 3 waktu yang sangat ditekankan. Yang pertama adalah Allahumma salli ala Muhammad min qabli salatil fajr. Jadi nak masuk bilik mak ayah ni. Wal yasta'zinkumul maksudnya mesti minta izin untuk masuk bilik mak dan ayah. Tuntutan ni 2. Pertama, pembantu rumah kita. Jangan suami kita tengah terbaring kat bilik, kita arahkan pada pembantu rumah kita, "Dik, pergi ambil baju kat bilik atas tu." Kan? Itu bahaya. Itu bahaya kan? Jadi bibik tu masuk, suami tengah tidur dekat katil tak bangun lagi, bibik masuk ambil baju kotor. Tu bahaya, kan? Bahaya. Yang kedua, anak-anak. Jadi sebelum daripada solat subuh ni, kalau anak-anak nak masuk, pastikan liyasta'zinkum. Maksudnya mesti minta izin pada kamu semua, pada ibu dan ayah. Ketuk pintu. Ketuk pintu, lepas tu ajar pada anak-anak ni bila nak masuk, ketuk pintu, ketuk pintu dulu, beri salam. Yang kedua, minta izin. Minta izin. Dan yang ketiga, beritahu dia kalau tak dapat keizinan, jangan masuk. Itu kadang-kadang dia ketuk pintu, sambil tolak pintu, sambil beri salam dekat dalam bilik dah. Beri salam dekat bilik dah. Ataupun dia dah masuk, dia kata, "Ya, boleh masuk tak?" Dah masuk dah kan? Tak. Dia kena ajar, pertama ketuk dulu, beri salam, yang kedua minta izin, yang keempat masuk setelah diizinkan. Masuk setelah diizinkan. Saya pun nak tekankan juga, ibu dan ayah kalau nak masuk bilik anak kita, 4 perkara ni pun kena buat. 4 perkara ni pun kena buat. Yang pertama, ketuk bilik anak kita. Tak. Assalamualaikum. Salam. Adik, ataupun kita panggil Ucu, ayah nak masuk, boleh tak? Masuklah ayah. Jadi kita ajar dia dulu supaya dia terbiasa dengan tu. Kita bukan main sergah aja kan. Kalau anak kita kecil tak apa lagi. Kalau anak dara kita yang dah akil balik, tidur dalam keadaan tidur dalam keadaan posisi yang menggiurkan, yang boleh meningkatkan nafsu syahwat. Bila anak yang sudah akil balik ni, kita tahu nanti ada perubahan dari sudut fizikalnya, dah ada tumbesaran dah kan. Jadi kalau ayah masuk ketika itu, dia banyak panjang ceritanya. Kalau adik-beradik pula yang masuk, pun sama panjang ceritanya. Jadi sebelum berlaku semua ni, 3 waktu ni memang kena ambil perhatian. Okey. Kenapa sebelum fajar? Okey. Kenapa sebelum subuh? Sebab sebelum subuh ni biasanya pertama seorang tu tak bangun lagi. Ibu dan ayah tak bangun lagi. Okey. Mungkin tidur dalam keadaan, ialah kita faham, tidur dalam keadaan ganas, minta maaf saya sebut, dia tidur kem plekat, lepas tu tak tahu kem plekatnya kat mana, macam tu kan. Sebab tu saya sebut bahawa bilik tidur ibu dan ayah ni adalah ruang privacy ataupun ruang peribadi yang tak boleh dimasuki oleh orang lain. Ruang peribadi yang tak boleh dimasuki oleh orang lain. Jadi waktu sebelum subuh mungkin belum bangun lagi, ataupun kalau bangun waktu itu anak dan suami dan isteri mungkin dalam keadaan, minta maaf sebut, bersumbuan, masih dalam dia tidur berpelukan yang nanti anak-anak masuk, dia kata, apa ayah buat apa ni, mak buat apa ni. Jadi sebelum tu berlaku, jadi kena minta izin dulu kan. Yang kalau kita rujuk tentang tu, jadi salatu auratin lakum, maksudnya 3 waktu ini biasanya aurat kamu terdedah. 3 waktu ini biasanya aurat kamu terdedah. Okey. Yang kedua, wahina tada'una thiyabakum minaz zahirah. Yang kedua, ketika kamu menanggalkan pakaian kamu di waktu tengah hari. Biasa waktu tengah hari, waktu zuhur ni waktu yang panas, waktu yang panas. Bila waktu yang panas, biasanya ayah ataupun ibu menanggalkan pakaiannya untuk berehat, untuk mendapat kesejukan sedikit, untuk berehat kerana pada waktu yang panas. Ataupun pakai pakaian yang sekadar pakai pakaian je, mungkin pakaian yang
yang tak sepatutnya dilihat oleh anak-anak, tak sepatutnya dilihat oleh anak-anak. Jadi pada waktu tengah hari, waktu panas ni, ataupun pada waktu zuhur, sebelum zuhur juga ataupun selepas zuhur, maksudnya pada waktu tengah hari lah. Okey, waktu ini perlu minta izin ketuk pintu sebelum masuk, dan pastikan 4 perkara tadi. Ketuk pintu, beri salam, minta izin dan masuk bila diizinkan sahaja. Masuk bila diizinkan sahaja. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa min ba'di solatul isya, daripada selepas ataupun sesudah solat isya. Dan waktu ketiga ini selepas solat isya adalah waktu untuk tidur. Waktu ini jugalah ibu bapa mungkin, kita minta maaf saya sebut perkataan istimta. Istimta ni maksudnya berseronok. Waktu permulaan bersedia untuk bersama. Jadi mereka memakai pakaian yang tidak menutup aurat dalam bilik tidur mereka. Jadi waktu selepas solat isya adalah waktu untuk tidur, dan biasanya waktu suami dan isteri ialah kita panggil istimta, bercumbu-cumbuan, berseronok-seronok. Jadi kalau pada waktu ini anak-anak masuk tanpa minta izin, anak-anak ini takut itulah kita panggil balik sebelum waktunya. Balik sebelum waktunya, jadi implikasinya sangat buruk. Jadi 3 waktu, kan? Dan disebut tentang salatu auratin lakum, bermaksud kalau kita terjemahkan dari sudut auratin pada ayat ni adalah 3 waktu. Tapi kalau kita dari sudut bahasa pula, auratin ni maksudnya keaiban. Waktu ini adalah waktu keaiban kamu sebenarnya. Waktu aib bagi kamu. Jadi kena tekankan betul-betul, ini adalah waktu aib bagi kamu. Jadi itu yang kita nak bicara nanti. Jadi insyaAllah lepas ni kita akan sambung tentang dari sudut kesan dari sudut psikologi, kesan dari sudut ni untuk anak-anak bila mencapai usia akil balik, insyaAllah. Sangat penting, ni nota sangat penting untuk anak-anak. Bukan, tadi tak nampak kesan sekarang Ustaz kan, tapi ni untuk masa akan datang, jangka masa panjang, dia memberikan kesan implikasi yang sangat baik. Dan untuk rakan-rakan kita lah, untuk membesarkan anak-anak. Dan sahabat kita dia kata, senang macam ni Ustaz, kalau tengah nak berehat waktu tu, kunci je pintu. Kan, salah satu cara. InsyaAllah. Kita akan berhenti rehat seketika untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kopo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Terbitan Buku IKIM 2018, Islam dalam Perlembagaan Persekutuan, yang menjelaskan kedudukan Islam dalam perlembagaan dan juga implikasi hal tersebut terhadap institusi-institusi yang berkaitan dengannya. Fokus utama buku ini ialah implikasi kepada perkara 3, Perlembagaan Persekutuan, yang mengisytiharkan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan juga menjuruskan penelitian kepada peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan yang turut mengesahkan dan menjamin kedudukan Islam tersebut. Dapatkannya di www.ikimniaga.my. Hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran menerusi perkongsian Rahmatan Lil Alamin bersama dengan Ustaz Syusri Jamil Al-Jawahari. Hari ini kita belajar tentang rasional 3 waktu yang dilarang untuk anak-anak kita kan. Pendidikan awal untuk anak-anak dan juga waktu keaiban Ustaz kata tadi kan. Kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita, silakan. InsyaAllah.
Kalau ada yang nak mengajukan soalan, dipersilakanlah untuk kita Sambil-sambil. jawab nanti mungkin di akhir perbincangan kita, insyaAllah. Okey. Dari sudut psikologi ni nanti, kalau kita bincang, anak yang sudah akil balik ni, mereka mempunyai emosi. Mereka mempunyai emosi. Yang pertama adalah emosi mereka mula tertarik dengan individu yang berlainan jantina. Saya tenung-tenung perkataan jantina ni, rupanya dia berasal daripada kalimah jantan betina ni. Serius Ustaz? Jantina. Kan, jantina, jantan betina, jantina, okey. Allah alam siapa ni. Mungkin daripada itu, Allah alam. Macam kan kita tahu orang Melayu kadang-kadang dia melatah alamak, kan? Alamak ni sebenarnya saya renung-renung mungkin ada timbul dari perkataan Allah dan mak. Kan orang Melayu kita kalau apa-apa kan Allah, mak, jadi Allah mak, Allah dengan mak. Kan, tapi tak apa, insyaAllah. Okey. Perubahan di sudut emosi dan psikologi, anak yang sudah akil balik ni akan tertarik dengan individu yang berlainan jantina. Sebab itulah, ini normal nanti ini normal. Sebab itulah namanya balik. Itu namanya balik. Dah sampai dah masanya sebenarnya. Yang kedua, akil. Dah berakal dah boleh memikirkan dah. Jadi, kita tak boleh nak menyongsang arus. Jadi kita kena pandu mereka. Sebab itu saya tertarik dengan satu buku karangan tak silap saya Syekh Muhammad Nur Hafiz As-Su'aid. Dia tajuk dia Tarbiyatun Nabawiyah lil Atfal. Pendidikan anak-anak untuk pendidikan cara Nabi untuk anak-anak. Di garis ada 9 langkah pembinaan dorongan syahwat anak-anak. Nanti insyaAllah kita akan bincang tentang ni. Ada 9 langkah bagaimana nak mendorong ataupun nak memandu nafsu syahwat anak-anak. Bila anak dah akil balik, secara normalnya, secara flownya, mereka semua dah ada nafsu dah. Sebab itu kita akan jumpa anak kita nanti, dia ada surat cinta dah. Dulu kita sekolah, kita ada surat cinta ni, Tiatan 5 kan, abang angkat, kakak angkat kan, Tiatan 5. Tapi anak-anak kita dia awal kadang-kadang darjah 6 pun dah ada dah surat cinta dah. Sebab kalau ikut akil balik wanita di awal, disebut oleh para ulama dan diputuskan oleh jumhur ulama adalah 9 tahun. 9 tahun sehingga 15 tahun. Kalau lelaki 12 tahun, 12 tahun sehingga 15 tahun. Ada sebut 15 tahun. Ada juga pendapat daripada mazhab setiap saya dia sebut 18 tahun itu adalah waktu akil balik. Jadi ada yang awal. Jadi bila dah awal, perubahan di sudut hormonnya, perubahan di sudut hormon. Jadi perubahan di sudut hormon dia akan membentuk perubahan dari sudut fizikalnya, berlakulah tumbesaran-tumbesaran pada bahagian tertentu. Yang kedua, dia akan hormon tu akan menyebabkan perubahan emosi, seorang anak-anak tu. Jadi bila mereka ni dah ada dah akil balik, emosi mereka pun dah berubah, mereka akan ada timbul suatu perasaan nak dicintai, nak suka dengan suka. Kita dulu kecil-kecil mak kita tak hirau pun kita main pondok-pondok itu main pondok-pondok. Engkau jadi ayah, aku jadi mak, kau jadi anak sulung, panggil pun abang, panggil kan. Main pondok-pondok. Mak kita tak kira main pondok-pondok. Alah budak-budak main pondok-pondok. Tapi itu sebenarnya bahaya, bahaya. Mereka dah boleh menjiwai, mereka dah boleh Allahumma salli sampai tahap lain. Yang bestnya yang jadi mak tu anak jiran sebelah. Bukan adik-adik dia. Anak jiran sebelah. Lepas tu ayah dengan mak nak masuk tidur dulu, jadi buat pelakon tidur. Jadi daripada kecil mereka ni dah terdedah dengan main pondok-pondok kan, main pondok-pondok. Kalau yalah, itu sebenarnya kita tak perasan, kalau kita tak pantau dengan betul pun bahaya. Dia boleh ada implikasi yang buruk. Bila mereka dah sampai tahap nanti akil balik, mereka dah ada perasaan nak dicintai. Sebab itu surat cinta nanti dah ada dah sekolah. Mak kita bila dapat surat cinta kita kantong dengan mak pak kita check bag kita, check sekolah ada surat cinta, wah marah dia.
Oh, marah pukul. Apa ni? Dengan sekolah nak bercinta lagi kan? Marah dia. Tapi sebenarnya, mak dan ayah kena tahu. Itu dah satu proses yang memang dah sampai tahap itu. Anak-anak kita dah sampai tahap itu prosesnya. Jadi bagaimana kita nak memandu tu? Kita tak boleh nak melongkar arus. Sebab itu lahir daripada dalam dia sendiri. Dan anak-anak ni pun dia tak tahu benda tu. Dia memang lahir daripada dalam. Sebab dah sampai akhir, dah balik dah. Jadi benda tu dah ada secara automatik dalam tubuh dia, dalam tubuh dia. Jadi kita ibu dan ayah ni yang kena pandu dia, nak bercinta jangan bercinta zaman sekarang, belajar dulu. Nanti nak bagi makan anak makan apa, kan? Lepas tu jangan fikir sekarang, kawan-kawan boleh, tapi jangan fikir sampai jadi kita kena pandu dia. Saya ada pengalaman ni, saya pernah mengajar sekolah rendah agama, saya pernah mengajar. Saya tangkap surat cinta budak darjah 6, lelakinya, budak darjah 4, perempuannya. Allah. Yang saya mula-mula gelak-gelak je. Saya tunjuklah pada pengetua. Pengetua pun gelak-gelak budak-budak sekarang ni. Dia kata, cepatnya matang dah. Darjah 4 dah pandai surat cinta semua kan. Darjah 4 dah 10 tahun. Dah 10 tahun. Okay? Mungkin dah akil balik. Kita tangkap surat cintanya tu dan yang kita ambil tindakan sebab dia kata awak pilih antara contoh nama tak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang mati Aminah dengan Aisyah contoh kan, awak pilih Aminah atau saya, Aisyah nama dia kan, awak pilih Aminah atau saya. Kalau awak pilih Aminah, saya nak bunuh diri. Itu surat yang kita dapat. Bila dia cakap, tak boleh jadi ni. Sampai kata nak bunuh diri, bahaya ni. Kan? Walaupun budak kecil, kita tak boleh nak gelak-gelak itu. Kita tak boleh nak pandang sebelah mata. Kita panggil budaknya. Kan? Rupanya, Masya Allah betul. Bila kita panggil tu, emosi dia macam marah. Bila kita counselling dia marah. Rupanya, bahaya. Budak-budak ni dah ada ni. Saya pun masuklah kelas prasekolah. Tentu ada cikgu prasekolah, dia tak datang. Jadi saya menggantilah cikgu prasekolah tu masuk dalam ni. Saya pun sebut dekat dalam kelas prasekolah kan. Saya sebut tadi saya tangkap surat cinta, rupanya darjah 4, akak kamu ni, abang kamu dah pandai dah bercinta sampai nak bunuh diri dah. Lepas tu bahaya saya cakap. Lepas tu saya sebut tanta dekat prasekolah ni dah ada dah. Cinta-cinta ni mesti dah ada dah ni kan. Saya gurau-gurau macam tu. Tiba-tiba ada kawan satu kelas dia cakap, cikgu, Atika ada power cikgu. Atika ada power. Hantar dia kena mengena nama hidup ataupun mati. Atika ada power cikgu. Saya pun gurau lah dengan anak yang prasekolah ni, yang 6 tahun ni. Atika, betul ke? Dah ada power. Dia tunduk hati macam ni. Saya ingat lagi peristiwa tu. Dia tunduk je. Tapi dah putus dah, dia kata. Tapi dah putus dah. Udah umur 6 tahun. Dah faham, dah tahu. Ya, dah faham. Sebab itu sangat penting sebenarnya pendidikan ni. Sebab itu jangan biarkan anak kita terdedah dengan perkara yang tak sepatutnya, belum sampai masanya. Sebab itu bila kita rujuk ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Quran ni kalau kita nak perincikan, sebab maksudnya 7 lautan dakwat nak menulis Al-Quran pun tak cukup. Tambah lagi dengan 7 lautan pun tak cukup. Al-Quran yang ada pada tangan kita ni sebenarnya yang tebalnya lebih kurang macam ni. Ini dah dipadatkan dan diperincikan melalui Nabi SAW, yang mentafsirkan melalui Nabi SAW kan. Kalau nak ditulis semua, rasanya kita terpaksa panjat pakai tangga untuk selak Al-Quran ni tebalnya. Mungkin lebih daripada tu. Mungkin berjilid-jilid panjang Al-Quran ni. Tapi bila disebut suatu perkara yang jelas dalam Al-Quran, bermaksud itu adalah suatu tuntutan yang sangat besar. Sangat besar yang perlu kita ambil tentang tu. Okey. Saya tertarik dengan satu kata-kata ni. Dia bukan hadis tapi saya rujuk dia adalah athar daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata-kata daripada Sayyidina Umar Al-Khattab yang biasa kita dengar, la'ib waladaka sab'an. Adib waladaka sab'an wa tusahib waladaka sab'an. Disebut bahawa bermainlah dengan anak kamu ketika umurnya 7 tahun. Ketika umurnya 7 tahun yang pertama. Jadi daripada dia kecil, daripada umur 1 tahun tu sampai 7 tahun kita main. Itu kadang-kadang bapak jadi kuda, tak apa. Itu memang dia punya ni.
Kadang-kadang anak ni naik mak dia, yang ni naik bapak dia lawan. Dia berperang, bapak dia jadi kuda, bapak dia jadi gajah, lawan dia kat atas dengan pedang tong-tong, bapak mak dia jadi kuda. Tak apa, itu memang prosesnya. Itu memang prosesnya. Tak apa, lain nak bermain dengan dia. Tapi nanti sampai tahap 7 tahun yang seterusnya adalah adib. Adib ni kita kena beri tarbiyah, didik dia. Ketika inilah ada perintah tentang solat. Bila anak kamu mencapai umur 7 tahun, perintahkan dia solat. Tapi bila capai umur 10 tahun, pukul dia kalau dia tak solat kan. Pukul kalau tak solat. Jadi ini proses pendidikan. Proses pendidikan. 7 ataupun 8 hingga 14 tahun. 8 hingga 14 tahun. Kemudian 14 tahun ke 21 tahun, waktu sahib, kamu berkawanlah dengan dia. Berkawanlah dengan dia. Kan pada 7 tahun yang ketiga tu. Sebab ketika inilah proses akil balik tu berlaku. Kalau mungkin lebih awal ataupun ni proses akil balik yang berlaku. Jadi bagaimana kita nak menerangkan pada anak-anak, kalau ada anak-anak yang pertama kali datang ke keluar darah kan. Jadi kita kena beritahu dia macam mana caranya, berapa hari biasanya, bagaimana jaga kebersihannya. Lepas tu kena ajar bagaimana cara mandi wajibnya. Itu proses yang kita, biar dia bersahabat dengan kita, dengan ibu, dengan ayah, supaya mereka merujuk ke tempat yang betul. Mereka merujuk ke tempat betul. Mereka bukan search kat Google, search dekat internet untuk cari kan. Nanti akan jumpa benda-benda yang pelik-pelik. Atau mereka bertanya pada kawan yang belum lagi ada ilmu tentang tu, mungkin mendapat gambaran daripada Google juga, daripada internet juga, yang akan merosakkan anak-anak. Sebab itu sahib, ibu dan ayah ni waktu proses ni dia kena dampingi anak-anak. Kalau ada surat cinta yang dia jumpa dalam ni, dia kena pandai. Sebab itu prosesnya lah. Memang sampai tahap mereka nak suka untuk dicintai dan suka untuk mencintai orang lain, dan dia akan timbul emosi bila berhadapan dengan individu ataupun berlainan jantina tadi tu. Dia akan ada satu daya tarikan. Okay? Jadi ibu dan ayah ni kena duduk dan terangkan pada anak-anak, berkawan dengan dia. Jadi segala masalah yang dihadapi, luah pada ibu, luah pada ayah. Itu sebenarnya. Tapi ini susah sebenarnya kalau dalam zaman anak sekarang ni. Tapi sebenarnya dia bermula daripada peringkat bawah. Kalau dah 14, 15 baru kita nak berkawan dengan dia, susah. Jadi kita kena daripada bawah, mesra, banyakkan masa bersama. Sebab itu waktu PKPB ni adalah waktu untuk bersama, naik bersikal sama-sama kan. Petang-petang tu macam ada orang tu naik bersikal kan. Panjat gunung sama-sama. Panjat gunung sama-sama. Jadi beriadah sama-sama. Makan berjamaah, solat berjamaah, tadarus berjamaah kan. Tadarus berjamaah ni akan mempertautkan nanti anak dengan ibu, dengan ayah, dia tak ada gap. Dia tak ada jarak pemisah. Dia akan boleh meluahkan tentang tu. Okey. Itu yang kita nak bicara Yati. Tapi ada masa lagi tak? Ada sikit je masa Ustaz. Betul. Jadi apa yang kita nak simpulkan daripada apa yang kita bincang hari ini, sebenarnya 3 waktu ini adalah asas. 3 waktu ni asas. Okey. Jadi kalau asas ini yang kita tinggalkan, sangat bahaya. Satu, kita kena tahu bahawa kalau Allah sebut dalam Al-Quran, dia ada implikasi yang buruk kalau kita tak amal. Macam contohnya perkataan dalam surah Al-Ahzab tentang zihar isteri. Disebut dalam ayat yang kelima surah ni, dan kisah anak angkat. Tentang anak angkat dalam ayat